Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nora Syaira Izzati binti Muhammad Nashif. Nombor metrik di 18210-666. Baik, saya akan menyambung bahagian surah Al-Isra ayat 25 hingga 27. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukum a'lamu bima nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura wa atizul qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabili wa la tubadhirna tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahul azim. Okey, seterusnya kita masuk bahagian qismun alif. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, saya akan menyambung bahagian surah Al-Isra ayat 25. Yang pertama adalah rabbukum, iaitu rabbu bermaksud isim mausul, kum adalah isim mausul juga. Bahagian antum, a'lamu adalah a'lamu adalah isim, a'lamu adalah khabar marfu, bima adalah bi adalah huruf, manakala ma adalah isim mausul. Nufusikum, nufus adalah isim dhamir muttasil. Terusnya untuk slide yang kedua, kum yang tadi nufusikum, kum tu adalah isim mausul antum juga. Okey, in kat sini adalah isim kana, takunu adalah Allahu akbar. Takunu adalah fi'al mudhari', manakala salihina adalah isim. Salihina adalah isim jamak muzakkar salim. Okey. Sebab apa salihina jamak muzakkar salim? Sebab dia ada ya nun. Okey. Soleh, solaha, soleh. Asal dia satu kan, kalau jamak dia jadi tambah ya nun, jadi jamak muzakkar salim. Takunu tu adalah fi'al mudhari' bihadzaf nun. Sebab apa? Sebab ada kana kat depan, so dia kena hazaf nun. Okey, seterusnya fa innahu, fa tu adalah huruf ataf, inna adalah isim, hu adalah dhamir muttasil. Okey, kana kat sini bermaksud adalah isim kana. Li adalah huruf jar. Awwabina adalah isim majrur jamak muzakkar salim. Dan ghafuran adalah fi'al mutlaq. Seterusnya ayat yang ke-26, wa atidhul qurba haqqahu wal miskina wa ibnus sabili wa la tubadhira. Okey, wa kat sini bermaksud huruf ataf. Ati kat sini bermaksud fi'il amar, dan dha kat sini bermaksud maf'ulun bih. Sebab apa maf'ulun bih? Sebab kat sini maf'ulun bih mansub bil alif. Okey, al-qurba kat sini pula maksud mudhafu ilaih, majrul al-kasrah. Dan haqqahu kat sini, haqqa tu adalah isim, sebab hak kan kata nama. Hu tu adalah isim mausul, hu tu adalah isim mausul huwa. Wa kat sini pula bermaksud huruf ataf. Al-miskina kat sini maksud ma'tuf, sebab depan dah huruf ataf, dan kat sini miskin ni ma'tuf. Wa kat sini berbalik juga huruf ataf. Ibni kat sini adalah ma'tuf mansub bil fatahah, mansub al-fatahah. Wa kat sini bermaksud huruf ataf. Okey, baik. Untuk wala tubadhiran, wa tu adalah huruf ataf, dan kemudian la tu adalah huruf la nafi. Tubadhir adalah fi'il mudhari', tabdhiran adalah maf'ul mutlaq. Okey, kita masuk ayat yang terakhir adalah
nombor 20, ayat 27. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan wa kana syaitanu li rabbih kafura. Okey, inna kat sini bermaksud huruf taukid. Al-mubadzirin kat sini adalah isim jamak muzakkar salim sebab penambahan ya nun kat belakang. Kanu kat sini adalah fi'il madi. Ikhwani adalah isim insan sebab ikhwan manusia. Asyaitan adalah mudhaf ila majrul bil kasrah. Okey. Wa kana kat sini wa ni adalah huruf ataf. Kana adalah isim kana. Asyaitan ni adalah jamak muzakkar salim. Penambahan alif nun kat belakang. Okey. Li rabbihi kafuran. Kita akan sambung kepada slide yang seterusnya. Okey, li rabbihi tadi kafuran, li rabbihi kafuran. Li itu adalah huruf jar. Li rabbihi. Rabbihi itu adalah isim majrun. Hi itu ada isim dhamir huwa. Dan yang terakhir kafura adalah fi'il mutlaq. Sebab dia fi'il mutlaq. Sebab last kali dia tu perbuatan fi'il kufur. Seterusnya kita akan masuk bahagian qismun ba. Jom. Okey, qismun ba ayat 25 dan 27 ni adalah diturunkan di Makkiyah, manakala ayat 26 ada pengecualian yang mana diturunkan di Madaniyah. Okey, pengajaran daripada ayat apa yang saya dapat ayat ni adalah Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hati setiap manusia, maka kita perlulah berperilaku baik. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi mereka yang bertaubat. Dan keduanya, kita janganlah jadi orang yang sangat boros, kerana orang yang boros adalah saudara kepada syaitan. Yang mana kita tahu syaitan adalah makhluk yang sangat ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, kita sambung bahagian cerita daripada ayat tersebut. Apa yang saya dapat daripada ayat 26 sampai 25, 26 dan 27. Okey, ayat sebelum ni diceritakan tentang macam mana kita mendoakan ibu bapa, kita berbuat kepada ibu bapa dan seterusnya. Bagi saya, Allah nak bagi tahu kita yang Allah sangat mengetahui keikhlasan hati kita, yang mana akan ada setiap manusia lakukan kebaikan tu, macam berbuat ingat baik dengan mak ayah tu hanya untuk dunia semata-mata, dan ada juga yang hanya untuk nampak sempurna. Maksudnya dia buat hanya nak orang nampak dia sebagai dia ni baik, macam tu. Okey, seterusnya, tapi di sebalik semua yang dia buat tu hanyalah penipuan, sedangkan Allah tu Maha mengetahui dan Maha mengetahui apa yang ada di hati kita, apa yang ada di fikiran manusia. Allah nak manusia mengetahui bahawa melakukan kebaikan kepada keluarga ataupun orang sekeliling kita akan datangkan banyak sangat manfaat yang akan kita perolehi, terutama bila kita buat baik dengan ahli keluarga kita. Dan seterusnya, selain itu kita perlulah memberikan hak kepada mereka yang terdekatmu seperti keluarga, orang miskin dan musafir. Hak mereka adalah diberi bantuan ketika diperlukan. Okey, hak kat sini bukanlah maksud macam duit sahaja. Kita boleh sumbangkan kita punya tenaga. Contohnya kita bantu dia orang, if kita tak ada duit, kita bantu dia orang dengan meringankan beban mereka. Dan macam contoh orang miskin musafir ni, kita bantulah. Kalau macam dia perlukan sesuatu, kita cuba usaha untuk dapatkan, untuk bantu mereka. Okey, kat sini pula, perbelanjaan yang tidak diperlukan tetapi dilakukan atas dasar nafsu itu adalah pembaziran sahaja. Keperluan dan keinginan adalah perkara yang berbeza. Sebagai contoh adalah beli pakaian yang sangat mahal tapi tak guna. Kalau guna pun guna untuk satu hari tu, untuk satu bulan yang tak datang manfaat. Contoh pergi tu untuk pergi tengok artis-artis yang tak bawa kebaikan langsung kepada agama dan masyarakat kita, tak bawa kebaikan langsung. Itu adalah satu perkara yang bila beli satu baju yang mahal-mahal tapi kita guna hanya untuk seketika saja, itu sangat membazir, tak berbaloi. Itu bukan keperluan, itu adalah keinginan kita. Okey, sesungguhnya Allah sangat murka dengan orang yang boros.
kerana orang yang boros itu adalah saudara syaitan. Sedang kita ketahui bila saudara syaitan tu kan ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka dia dilaknat. Takkan kita nak bersaudara dengan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan? So, maka janganlah kita terikut-ikut ataupun termakan dengan ajakan dan bisikan syaitan. Kerana syaitan akan sentiasa berusaha untuk menjatuhkan kita, akan berusaha untuk merosakkan umat Islam ni, manusia ni, dengan macam-macam cara sekalipun. Okey, seterusnya yang terakhir, slide yang terakhir adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, iaitu Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum, maksudnya Tuhan lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Itu kekuasaan Allah lah. Dan seterusnya, nama musuh Allah dan umat Islam adalah syaitanir rajim. Itu adalah musuh Islam yang sangat ketat. Dan seterusnya, suruhan Allah, wa atil zul qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Maksudnya, dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan, macam saya cakap tadi. Surah Allah nak kita bagi hak mereka yang ahli keluarga kita, contohnya macam membantu dia orang. Hak itu hak dia orang untuk minta kita bantu dia orang. Dan seterusnya, larangan Allah, wala tubadziru tabdziran, maksudnya janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Maksudnya Allah melarang kita untuk boros, terlalu boros, kerana macam kita tahu tadi, memboros tu adalah saudara kepada syaitan. So, sangat dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita janganlah selalu memboros, kerana memboros tu adalah saudara kepada syaitan. So, pesan saya pada semua, jangan suka memboros, membelanjakan duit kita kepada yang tak memberi manfaat kepada kita. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sekian, terima kasih.